Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 1 Ogos bersama saya Zaim Zamani. Tahukah anda data Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan Asia Tenggara merupakan rantau ketiga memiliki bilangan kes positif COVID-19 tertinggi di dunia selepas Amerika dan Eropah. Menurut WHO, sehingga hari ini Asia Tenggara merekodkan lebih 38 juta kes positif dan angka itu diramal akan terus meningkat. Virus pembunuh itu juga sudah meragut lebih 1,5 juta nyawa di rantau ini. Namun hari ini fokus Global Hijrah menjurus kepada impak COVID-19 di sebuah negara yang berdepan konflik politik susulan penggulingan pemimpinnya oleh tentera Februari lalu. Tidak lain dan tidak bukan Myanmar. Myanmar memiliki populasi hampir 55 juta orang. Sehingga kini, COVID-19 menjangkiti hampir 300,000 rakyatnya. Korban pula mencecah 9,000 orang. Memetik Reuters, Duta United Kingdom ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Barbara Woodward, memberi amaran bahawa dalam tempoh 2 minggu lagi, separuh daripada 54 juta populasi Myanmar akan dijangkiti COVID-19. PBB digesa melihat senario semasa pencegahan jangkitan di negara itu kerana proses pemberian vaksin di Myanmar dilapor amat perlahan ketika jangkitan melalui pelbagai varian berbahaya mula bermaharajalela. Krisis di Myanmar diburukkan lagi dengan banjir buruk di sebahagian kawasan termasuk di kem-kem pelarian Rohingya. The COVID situation is of particular concern. The coup has resulted in a near total collapse of the healthcare system, and healthcare workers are being attacked and arrested. The virus is spreading through the population very fast indeed. By some estimates, in the next 2 weeks, half of the population of Myanmar could be infected with COVID. Myanmar yang kini diperintah tentera dilapor gagal berfungsi dengan baik dalam usaha menangani jangkitan COVID-19. Penggulingan tentera dikatakan memburukkan lagi, malah hampir melumpuhkan sistem kesihatan di negara itu. Berdasarkan perkembangan itulah, beliau berani meramalkan separuh rakyat Myanmar atau kira-kira 27 juta orang akan dijangkiti COVID-19. Rampasan kuasa yang berlaku benar-benar memburukkan lagi keadaan di Myanmar. Baik, kita harapkan negara-negara Asia Tenggara akan berjaya menjumpai formula terbaik menangani krisis COVID-19. Dari Asia Tenggara, kita tinjau sebentar di Asia Barat. Selesai musim haji 1442 Hijrah lalu, tanpa sebarang insiden jangkitan dalam kalangan jemaah haji, Arab Saudi kini melangkah setapak lagi ke hadapan. Hari ini negara itu mula membuka pintu antarabangsanya untuk kemasukan pelancong luar, satu langkah berani ketika negara lain masih bertarung melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Setelah 17 bulan Arab Saudi menutup pintu antarabangsanya daripada dikunjungi pengunjung luar, Tanah Suci Mekah juga ditutup kepada jemaah umrah sejak 4 Mac 2020 hingga 4 Oktober 2020. 7 bulan Masjidil Haram lengang dan sunyi. Jauh sekali bezanya ketika musim umrah dan haji pada tahun-tahun sebelumnya yang sentiasa menyaksikan lautan manusia mengunjungi kiblat umat Islam itu. Musim haji tahun lepas juga diadakan pada skala begitu kecil. Namun hari ini, selepas tahun 5 bulan tidak menerima pelancong luar, Arab Saudi kembali membuka pintu antarabangsanya dengan syarat ketat. Memetik agensi akhbar Saudi SPA, negara itu hanya mengizinkan kemasukan pelancong yang telah menerima suntikan beberapa jenis vaksin sahaja, iaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna atau Johnson & Johnson tanpa perlu menjalani kuarantin. Pelancong hanya perlu menunjukkan keputusan negatif ujian saringan PCR sahaja yang perlu diambil dalam tempoh 72 jam sebelum tiba di negara itu. Riyadh kini mula aktif menarik kehadiran pelancong luar dalam usaha merancakkan industri pelancongannya. Ia kini tidak mahu lagi bergantung kepada hasil minyak semata-mata sebagai sumber pendapatan. 400,000 visa pelancong dikeluarkan antara September 2019 hingga Mac 2020. Namun Arab Saudi terpaksa akur apabila COVID-19 mula menyerang seluruh dunia, memaksa pintu masuknya ditutup sepenuhnya.
Kini, 26 juta suntikan telah diberikan daripada 35 juta rakyatnya. Sebagai langkah pencegahan, Riyadh turut mensyaratkan individu yang sudah divaksinasi sahaja dibenarkan memasuki premis kerajaan termasuk institusi pendidikan, pusat hiburan selain menggunakan pengangkutan awam. Siapa tahu Arab Saudi mungkin akan menjadi contoh terbaik kepada dunia dalam usaha membuka semula ekonominya dengan mengaktifkan industri pelancongan yang bermula hari ini. Bagi umat Islam global pula, pasti harapan menggunung untuk kembali menunaikan umrah dan haji sebagai memenuhi fitrah nurani untuk mencari redha ilahi. Baik, Keluar Hijrah akan bersambung selepas ini. Berehat seketika. Bertemu kembali. Masih tentang COVID-19. Ketika dunia bertumpu di Tokyo sempena Sukan Olimpik 2020, namun bandar berstatus megalopolis itu kini turut diancam dengan jangkitan yang semakin meningkat. Selain cuaca panas sehingga 40 darjah Celsius di Tokyo, 4 wilayah baru di Jepun dikenakan perintah darurat iaitu Saitama, Kanagawa, Chiba dan Osaka. Sebelum ini hanya Tokyo dan Okinawa sahaja yang menguatkuasakan perintah itu. Saitama, Kanagawa dan Chiba adalah wilayah paling hampir dengan Tokyo. Setakat semalam, Jepun merekodkan lebih 902,000 kes jangkitan dengan 15,000 kematian. Dalam tempoh 11 hari sejak 20 Julai, negara matahari terbit ini mencatat kenaikan kes jangkitan harian. Bayangkan, pada 21 Julai, 3,600 kes harian dicatatkan dan angka itu turun naik untuk beberapa hari. Namun sejak kehangatan Sukan Olimpik memuncak, kes COVID-19 juga meningkat kepada 12,341 kes setakat petang semalam waktu tempatan. Tokyo sahaja merekodkan 4,058 kes semalam. Kali pertama, ia mencecah lebih 4,000 kes. Rakyat Jepun sebahagiannya mendesak supaya Olimpik dibatalkan. Namun acara sukan terulung di dunia itu tetap berlangsung tahun ini selepas setahun ditangguhkan. Selain COVID-19, ancaman cuaca panas turut menjejaskan kehidupan penduduk Jepun. Reuters melaporkan 30 pegawai yang terlibat dalam penganjuran Sukan Olimpik turut mengalami strok haba, namun keadaan mereka tidak memudaratkan. Proses vaksinasi COVID-19 di Jepun menyaksikan 28% penduduk telah menerima 2 dos suntikan dan 74% daripada warga emas 65 tahun ke atas juga telah lengkap disuntik 2 dos vaksin. Kerajaan menyasarkan 40% populasi Jepun lengkap menerima vaksin menjelang hujung bulan ini. Tidak mustahil, namun kita harap tidak akan wujud kluster Olimpik. Kerana jika wujud senario sedemikian dari Tokyo, ia akan mengundang situasi lebih buruk apabila jangkitan menular ke seluruh dunia apabila tamat tamasya itu nanti. Baiklah, tinggalkan Tokyo, beralih ke Turki. Ada yang melihatnya sebagai neraka kecil apabila kebakaran hutan luar biasa melanda selatan negara itu sejak Rabu lepas. Video dan gambar kebakaran yang mengerikan itu tular di media sosial sejak beberapa hari lalu. Ada yang mendakwa kebakaran ini angkara perbuatan khianat. Presiden Recep Tayyip Erdogan juga mengakui wujud beberapa petunjuk bahawa kebakaran itu memang sengaja dicetuskan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sehubungan itu, Erdogan berikrar pengkhianat itu tidak akan terlepas daripada menerima hukuman jika terbukti bersalah. Sementara itu, Erdogan dilapor memberitahu media bahawa kebakaran kini telah berjaya dikawal dan akan berakhir tidak lama lagi. Beliau berterima kasih kepada negara-negara jiran seperti Azerbaijan, Ukraine, Rusia dan Iran yang tampil membantu usaha memadam kebakaran. Rusya ve Azerbaycan'dan son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız fiilen artmıştır. 3 pesawat pemadam api, 9 helikopter, 166 trak membawa air dan 8 jengkaut digunakan bagi usaha pemadaman. 529 petugas bomba dikerah mengawal api daripada merebak. Cabaran pemadaman ketika ini katanya adalah akibat cuaca berangin yang turut memudahkan api merebak dengan pantas.
sehingga kini sekurang-kurangnya 6 nyawa menjadi korban. Ketika dunia bergelut dengan virus pembunuh COVID-19 yang meragut jutaan nyawa, kita harapkan agar peperangan bencana alam maupun konflik sesama manusia dapat dihentikan. Perlu diingat petikan ayat Allah di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut, berpunca daripada perkara yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Ini kerana Allah hendak merasakan ke atas mereka sebahagian balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Sekian Glob Ahli Hijrah edisi 1 Ogos. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.